Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Izzati binti Fauzi, nombor matrik 279-576. Saya akan membincangkan tentang pengenalan hubungan etnik dan konflik di Malaysia. Definisi etnik. Definisi etnik dapat dilihat daripada dua segi, iaitu segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa ialah kaum atau bangsa, manakala dari segi istilah iaitu satu kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Kontrak Sosial 1948 ialah satu persetujuan antara kaum Melayu, Cina dan India semasa mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah jajahan Inggeris. Hubungan etnik di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu intraetnik dan interetnik. Intraetnik ialah hubungan etnik yang merujuk kepada interaksi antara etnik yang berbeza, manakala interetnik ialah interaksi antara kumpulan etnik yang sama. Punca konflik hubungan etnik terbahagi kepada empat, iaitu faktor kebudayaan, faktor kelas sosial, faktor prasangka prejudis dan faktor media sosial. Faktor kebudayaan terbahagi kepada tiga, iaitu bahasa, amalan, adat resam. Penggunaan bahasa berbeza antara setiap etnik menyukarkan komunikasi dan perhubungan akhirnya menyebabkan jurang antara kaum. Faktor amalan keagamaan yang berbeza sering menimbulkan salah faham antara setiap etnik menyebabkan etnik yang lain tidak bergaul kerana khawatir dengan sesisi agama masing-masing. Akhir sekali, perbezaan adat resam dan keunikan dalam adat tersebut menyebabkan setengah kaum dikritik dan dipandang rendah oleh kaum lain. Faktor kelas sosial terbahagi pada faktor politik, pendapatan dan bilangan. Faktor perbezaan parti politik dan parti mengikut kaum menyebabkan dominasi kaum tertentu dalam parti politik Malaysia. Hal ini telah menyebabkan berlakunya pertelingkahan antara kaum. Jurang pendapatan berbeza antara kaum dan sikap dedikasi majikan menyebabkan setiap kaum berpusu-pusu mengatakan mereka sering ditindas oleh kaum-kaum tertentu. Akhir sekali, bilangan kaum yang tidak seimbang dalam negara menyebabkan kaum minoriti sering merasa ditindas oleh kaum majoriti. Sedangkan hal berikut tidak pernah berlaku. Berikut menunjukkan pendapatan isi rumah kasar mengikut setiap etnik pada tahun 2014 yang menunjukkan perbezaan yang ketara antara setiap etnik. Ini juga merupakan bilangan penduduk di Malaysia mengikut kaum Bumiputera dan kaum minoriti yang pada tahun 2020 yang menunjukkan perbezaan ketara antara jumlah penduduk. Faktor prasangka dan prejudis didefinisikan sebagai perasaan atau pendapat yang tidak berasas terhadap segelintir kaum. Perasaan prasangka menimbulkan sikap benci dan iri hati oleh kaum tertentu. Akhir sekali, kaum majoriti mempunyai persepsi yang buruk terhadap kaum minoriti walaupun tanpa bukti hukum. Faktor media sosial. Faktor media sosial terbahagi kepada punca kewujudan forum bersifat rasmi dan penyebar fitnah. Provokasi melampau di media sosial seperti Twitter dan Facebook dan akhir sekali kewujudan akaun palsu yang lantang mengkritik kaum tertentu. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya pertelingkahan antara kaum di atas talian yang akhirnya menyebabkan timbulnya perasaan benci di alam nyata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Abdul Razak, nombor matrik saya 279467. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah cabaran-cabaran dalam mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Antara cabaran ialah politik, ekonomi, sosial dan agama. Dari aspek politik, apakah cabarannya? Cabarannya ialah terdapat wakil politik yang hanya memperjuangkan kepentingan etnik tersendiri sahaja tanpa memikirkan kepentingan etnik-etnik lain yang terdapat di Malaysia. Bukan itu sahaja, terdapat juga golongan yang tidak bertanggungjawab yang sengaja menimbulkan politik perkauman ataupun sentimen perkauman. Hal ini telah menyebabkan semua etnik berusaha untuk mengekalkan identiti tersendiri sahaja tanpa menghormati etnik lain. Dari aspek ekonomi pula, penguasaan sektor ekonomi yang berbeza oleh setiap etnik telah menyebabkan berlaku perbezaan jurang pendapatan yang begitu ketara dalam ekonomi di Malaysia. Apakah puncanya? Puncanya ialah setiap etnik hanya fokus untuk bersaing dan untuk mengaut keuntungannya sahaja tanpa memikirkan etnik-etnik lain. Dari aspek sosial terdapat dua perkara penting. Yang pertama, pemisahan pendapatan dan yang kedua, pengasingan sistem pendidikan.
Pertama, pemisahan penempatan berlaku apabila British mewujudkan dasar pecah dan perintah di mana etnik Melayu diletakkan di kawasan perkampungan, etnik India diletakkan di kawasan estate, etnik Cina diletakkan di kawasan pelombongan. Bukan itu sahaja, malah sistem pendidikan yang diasingkan di mana pelajar diasingkan mengikut bahasa ibunda masing-masing telah menyebabkan semangat perpaduan di Malaysia semakin sukar dibentuk. Dari segi aspek agama pula, terdapat individu yang tidak menghormati agama, budaya dan adat etnik lain kerana terdapat perbezaan dari segi agama, budaya dan adat oleh setiap etnik. Selain itu, sikap sukar menerima budaya dari etnik lain dan mementingkan diri sendiri ataupun mementingkan etnik tersendiri sahaja telah menyebabkan berlaku kesukaran untuk hidup secara majmuk di Malaysia. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Song Xiao Chi akan berbincang terhadap kesan positif menjalin hubungan yang baik antara etnik. Pertama ialah perpaduan antara kaum dipertingkatkan. Perpaduan yang kukuh merupakan kunci utama untuk menghadapi sebarang ancaman demi menjamin keselamatan negara. Perpaduan juga dapat membantu pencapaian matlamat yang ditetapkan apabila dasar negara dilaksanakan dengan lancar. Jadi kita haruslah sentiasa bersikap toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain. Semangat nasionalisme dan patriotisme juga dapat dikumpulkan. Pada zaman sejarah, negara kita telah dilaksanakan dasar pecah perintah oleh pemerintah British. Kesannya masyarakat majmuk diwujudkan dan telah membawa jurang ekonomi yang amat besar dalam kalangan masyarakat. Pada masa itu, perpaduan antara kaum susah dicapaikan. Tokoh-tokoh yang cinta akan negara tidak mengira bangsa atau kaum lain telah berjaya berjuang untuk menyuntukkan kemerdekaan. Jadi kita harus sentiasa mencintai negara sebagai tanda penghormatan. Seterusnya ialah pembangunan ekonomi terutamanya sektor pelancongan. Motek yang ditubuhkan oleh kerajaan adalah untuk membangunkan sektor pelancongan melalui aspek kepelbagaian budaya yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Contohnya, Festival Borneo yang diadakan pada tahun lalu telah berjaya menarik ramai pelancong asing datang ke negara kita. Dengan itu, pendapatan negara turut meningkat dan ini telah berjaya membangunkan ekonomi negara. Kesan yang akhir sekali ialah imej negara dapat meningkatkan. Walaupun kita mempunyai cara hidup budaya yang berbeza, tetapi rakyat dapat menjalinkan hubungan yang amat harmonik. Situasi ini berjaya menstabilkan kedudukan negara di seluruh dunia. Jadi kita sebagai anak Malaysia haruslah berasa bangga dan tidak merosakkan harmoni tersebut. Apa khabar? Nama saya Ching dari kumpulan 8. Saya akan bentang tentang kesan negatif berlaku konflik hubungan etnik. Jika berlaku konflik hubungan etnik akan membawa kesan negatif kepada segi politik, keamanan negara, ekonomi dan pendidikan. Jika berlaku konflik hubungan etnik, kestabilan politik akan tergugat. Ramai parti kecil ditubuhkan serta berbagai tindakan ganas akan diambil untuk melindungi hak kaum masing-masing. Dengan ini, kerajaan perlu fokus dalam menyelesaikan masalah konflik hubungan ini. Seterusnya, berlaku konflik hubungan etnik akan menjejaskan keamanan negara. Sikap bertolak ansur tidak diamalkan kerana rakyat tidak bersatu padu akan menyebabkan berlakunya pergaduhan. Dengan ini, kes jenayah akan bertambah serta peristiwa 513 akan berulang. Konflik hubungan etnik juga menjejaskan kemajuan ekonomi. Ketidakstabilan politik akan dibimbangkan oleh pelapor dari luar atau dalam negara untuk melapor di negara kita. Negara akan mengalami keadaan kekurangan modal dan kadar pengangguran akan meningkat. Kesan negatif kepada segi pendidikan jika berlaku konflik hubungan etnik ialah ketidaksamaan antara pelajar. Mereka mempunyai pandangan dan pemikiran yang tidak sama serta sebahagian kanak yang berkaum seperti Siam Nyonya tidak dapat belajar di sekolah kerana bilangan yang amat kecil dan tiada sekolah khas kepada mereka. Saya Nur Hazani binti Zainal, Nukat Matrik 279380. Seterusnya saya akan membentangkan tentang langkah untuk mengatasi konflik hubungan antara etnik di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai bilangan etnik. Justru itu, bagi mencapai sebuah negara yang harmonis setanding dengan negara gergasi yang lain, Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi konflik antara etnik. Langkah yang pertama ialah aktiviti sukan sebagai ejen pengerat hubungan antara etnik.
Melalui aktiviti kurikulum di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi pengajian tinggi telah memberikan hasil yang positif. Manakala dalam satu murid satu sukan juga yang telah diwujudkan pada tahun 2011 sehingga kini telah memberikan kesan yang positif. Langkah yang kedua ialah masyarakat Malaysia perlulah menjadikan rukun negara sebagai panduan. Seperti yang kita sedia maklum, rukun negara telah diwujudkan pada tahun 1970-an bertujuan untuk mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional antara kaum. Rakyat Malaysia perlulah fahami dan hayati rukun negara bersama-sama. Justru itu dapat memberikan keadilan terhadap kaum lain. Langkah yang ketiga ialah melalui sistem pendidikan. Kerajaan telah mewajibkan pembelajaran bahasa kebangsaan dalam sistem persekolahan. Sistem pendidikan juga menggunakan sukatan pelajaran dan kaedah penilaian yang seragam. Selain itu, penubuhan sekolah wawasan. Bahasa kebangsaan juga dijadikan sebagai bahasa perantaraan antara pelajar. Langkah yang keempat ialah melalui perkahwinan campur. Perkahwinan campur merupakan simbol kepada sifat bertolak ansur dan hormat menghormati antara etnik. Perkara ini banyak berlaku di negeri Sabah. Contohnya orang Sin dengan orang Cina dan Kadazan mewujudkan sebuah komuniti peranakan Punjabi. Langkah kelima ialah program khusus yang diadakan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, Festival Kuala Lumpur dapat menghimpunkan semua kaum di Malaysia. Selain itu, penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada tahun 1990-an. Langkah yang terakhir ialah kerajaan Malaysia telah menubuhkan dasar kebudayaan kebangsaan. Bagi negara yang mempunyai pelbagai bilangan etnik seperti Malaysia memerlukan perancangan teliti dan rapi. Hal ini dapat menerima perbezaan seadanya dan merayakan persamaan. Dasar modal ekonomi juga berusaha merapatkan jurang antara kaum. Kesimpulannya ialah, konflik antara etnik perlulah dielakkan bagi membentuk sebuah negara yang aman dan sentosa tanpa perpecahan. Seperti yang kita telah bincangkan, faktor seperti faktor kebudayaan, faktor kelas sosial antara masyarakat, sikap berjudi dan prasangka antara etnik, dominasi kaum dalam bidang-bidang tertentu, serta faktor media sosial juga merupakan punca yang menyebabkan berlakunya konflik antara etnik di Malaysia. Selain itu juga, 4 aspek utama seperti politik, ekonomi, sosial dan agama adalah antara cabaran-cabaran yang wujud dalam mengukuhkan hubungan etnik pada hari ini. Dalam menharungi cabaran-cabaran tersebut, kita dapat lihat bahawa cabaran tersebut telah memberi impak yang amat besar, bukan sahaja kepada etnik, bahkan ia juga turut memberi kesan terhadap negara kita. Oleh itu, pelbagai pihak termasuklah pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi mengelakkan berlakunya konflik antara etnik. Sekian, terima kasih.